nak buat ni saya tak tahu sebab ni tak ada handout. Saya try ajar. Boleh kita guna data sama tapi teknik berbeza. Okay, yang ni tutup. Nanti jawab soalan tu minimum, maximum after, before dengan after tu nanti jawab lah. Jadi kira dah siap. Okay, tutup dulu image ni. Image yang after ni. Okay, kita concentrate image yang before ni je. Okay, untuk buat ni, selain daripada kita klik button yang dah ada dalam raster address ni, kita try buat modeling sendiri, kind of modeling lah. Yang ni you all tulis sikit lah sebab ni tak adalah slide, saya ajar. Sebab simple sangat lab ID saya rasa. Saya ajar satu lagi cara macam mana untuk buat haze reduction ni sebenarnya. Okay, klik dekat toolbox tu. Okay, ambil model maker. Yang ni saya tak letak slide Saya ada slide ni tapi sebenarnya saya ajar student master. Nantilah saya share slide yang student master tu. Kalau tak you all tulis sendiri lah. Print screen lah maksud saya step dia kalau nak simpan information ni. Okay, ni adalah tempat untuk kita develop model kita sendiri. Sekarang ni komputer yang buat, dia tahu dia buat apa, tiba dapat result kan. So sekarang ni kita buat dia punya flow. Okay, untuk buat flow tu adalah Ezra, cuba klik yang dekat sebelah tu yang ada tool tu kan, yang gambar macam logo UiTM. Yang tool belah kanan tu, yang kat luar tu. Bukan? Yang ada arrow, ada tanda tanya, ada huruf A tu. Ambil yang bawah arrow tu. Atas lagi. Yang tu. Okay, tu adalah, cuba klik tu sekali. Lepas tu klik dalam canvas putih tu. Dalam window putih tu. Klik dekat apa kan? Dekat, okay. Klik dalam tu sekali. Klik tu dia boleh tarik ke atas. Klik and then drag ke atas. Alright. Sekarang ni saya beritahu je Ezra berapa simbol ni kena masuk ni, kind of symbol untuk kita buat proses nantilah. Kejap Lepas ni adalah tool untuk register input ataupun output. Maksudnya dekat tool simbol ni nanti kita boleh masuk input image kita dan bila kita dah nak siap nanti kita boleh output image. Benda yang sama lah tu. Tool yang sama. Okay, yang kedua cuba Ezra ambil yang bentuk bulat tu. Bawah box tu kan. Ada bulat tu kan. Bulat tu letak 6 bawah dia. Klik sekali, klik dalam tempat putih tu. Jauh pun tak apa. Tarik bawah sikit. Letak ujung belah kiri tu. Bukan. Bawah dia je. Bawah bulat tu ujung sikit. Okay. So susun 6 simbol tu. Ambil lagi sampai 6 kali. Nanti saya window new model ni boleh besarkan sikit. Besarkan terus pun tak apa tu. Okay. Ambil 6. Besar-besar sangat kan? Tak apalah. Saya explain dulu kenapa 6 nanti ya. Dan ni letak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, lagi 1. Okay. Bawah dia, Ezra dah ambil balik bentuk UiTM tu. Bentuk yang shape atas tu. Okay. Sekejap. Okay. Letak situ. Siapa tanya Isfauzan kan, mana sekejap Elan. Isfauzan tanya kat mana nak cari new model tu. Klik dekat atas tu toolbox, lepas tu ambil model maker. Bawah model maker tu nanti ambil new model. So dia akan keluar lah new model tu nanti. Okay okay. So bila siapa tanya Isfauzan tadi kan, kalau dah jumpa kan is mana nak cari new model. Okay. So buat dulu susunan dia macam ni. Okay, lepas tu letak bulat balik. Letak bulat balik, simbol bulat bawah dia. Okay. Lepas tu ambil simbol UiTM tu lagi sekali. Last. Alright. So daripada ni kita connect dia punya proses nanti. Nak connection dia ambil arrow yang atas tanda tanya. Okay, arrow. Okay, klik daripada yang atas tu. Yang atas tu bawa ke bulat yang pertama. Klik dalam dia, lepas tu tarik. Klik dalam simbol atas. Okay, tarik ke bulat tu. Alright. Step yang kedua, tarik daripada simbol tu ke bulat kedua. Maksudnya connected setiap satu. Bukan, dengan simbol tu yang daripada atas. Simbol UiTM ke bulat yang kedua. Okay,
sampailah simbol yang ke-6 setiap kali. Proses dia sama. Okey. Okey, daripada bulat ni dah siap. Yang ni boleh Ezra tarik ke tengah sikit. Yang simbol UiTM tu ke tengah sikit, rearrange sikit. Tak nampak overlap sebenarnya. Sebab bila dah link tu dia dah ikut shape dia tu, tak ada masalah lah. Okay. So yang bawah tu, simbol bawah tu adjust taruh ke tengah sikit. Okay. Sekarang ni daripada simbol bulat setiap satu tu connect pula yang ke tengah tu. Yang simbol UiTM tu. Sama macam arrow kat atas kan, tapi ni ke bawah pula. Kejap. Ezra, sorry. Simbol UiTM tu sebanyak 6 kali, sorry. Bukan 1. Tu delete dulu. Okay. Buat 6 kali. Saya cerita apa maksud dia. Buat dulu. Okay, lagi 1. Okay. Lepas tu arrow dia sambung. Setiap satu tu sambung. Betul lah macam tu. Yang tahap tu kan. Setiap satu tu sambung bawah dia. Okay. Daripada arrow yang atas. Bukan arrow. Daripada simbol yang bentuk UiTM tu. Sambung ke bulat satu tu. Semua tu connected dekat dia. You all tak ada you all kelas saja kan 95. Tak apalah test time sikit. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang last kali tu bawah sikit yang last tu. Ambil arrow dia sambung kat situ je. Okay, mesti tak faham kan apa saya buat ni. Tapi maksudnya kalau pergi yang atas kali tu, simbol atas tu adalah simbol input data kita yang PKL 1500500 tu lah. Okay, yang bawah ni adalah yang bulat tu sebenarnya dia punya function adalah untuk kita letak proses, model, flow function ni. Kita nak bagi ke, nak tolak ke, tambah ke, itu adalah function dia lah. Kita letak benda bulat tu sebenarnya nanti bila kita klik bulat tu adalah untuk kita letak function dia apa. Lepas function tu kita buat proses lah. Maksudnya berapa tolak berapa, dia dapat result kan. So result tu yang layer ketiga yang bentuk UiTM. So setiap satu proses tu dia ada result. Kita simpan result 1, result 2, 3 sampai result 6. Okay, daripada result yang banyak ni, kita combine balik lagi satu yang bulat bawah tu. Kenapa bulat dia ada satu? Sebab 6 band ni kita nak generate jadi satu file. Faham tak? Sekarang ni kita ada 6 separate file. Kita tak nak 6 separate file. Band 1, band 2, 3, 4 dia ada dalam certain result dia sendiri. Oh boy, concurrent betul arrow dia dengan saya punya cakap dia, Ezra. Thank you. So setiap satu file ni kita nak combine dia jadi layer yang dalam satu file ada 6 layer. Sebab tu itu function yang kedua tu. Function pertama tadi ada proses dia, dapat result. Daripada result kita buat function last. Kita combine semua data setiap band jadi satu file ni. So contohnya PKL, nama dia samalah PKL tapi dah corrected list reduction. Macam kita buat tadi kan. So daripada situ function ni kita nak layer step. Dia panggil layer step function dan nanti layer step maksudnya kita combine semua layer yang separate kepada satu file. Bawah tu yang function pula. Yang last tu adalah output layer. Yang bentuk UiTM tu ni adalah output layer kita nanti yang kita bagi nama dia PKL 150200 corrected contohnya. So ni yang kita buat sendiri. Okay, first Ezra tolong klik yang atas sekali tu. Kita dapat klik. Dia akan tanya file apa kita nak masuk, kan? Raster, input file name. Cari yang nama before correction tu. PKL tu. Haze. Image tu okay. Yang ni okay je lah. Dia beritahu ada 6 band, berapa layer semua tu okay je. Okay, so tu input file yang kita nak betulkan. Okay, yang cuba klik dekat function bulat pertama tu.
Sekarang ni sebenarnya bateri low lah pula. Kejap. Dekat sini kan dia listkan file 1 hingga file 6 PKL tu kan. Boleh tak orang lain, sebab Ezro tengah buka ni, dia kena baca dulu nilai minimum. Maksudnya data tu nanti kena tolak balik nilai minimum reflectant yang kita tengok setiap bank. Okay, Ezro klik dulu PKL yang dalam kurungan 1 tu, ambil function tolak. Kat tepi ni kan ada function tolak kan. Tolak. Okay, lepas tu ada siapa check tak nilai minimum band 1? Ke Ezra nak check? Boleh ke? Home, pergi home kot. Metadata. Nampak ni. Tunggu sekejap. Yang ni kena tulis dulu lah. Mari kita tulis. Minimum band 1 94. Maksimum 255 tu tak apa. Band 2? 65 Okay, band 3 berapa tu? 49 Betul. Jadi aku cakap band 4 18. 18 maksimum 167. band 5 Minimum 8. maksimum 255. band 6 band 7 lah, band 6 ni sebenarnya. Minimum 0. Okay, Maksimum 255. alright, so ni kita dah ada info dia. Nilai ni sebenarnya nilai minimum, nilai band tu tolak nilai minimum dia berapa. Okay, kalau Ezra buka balik dekat toolbox tadi, model maker tu. Okay, model maker ni kita ambil band 1, kita tolak nilai minimum band 1 tadi 94, tolak type 94. Okay, klik OK. Okay, band 2, bulat yang kedua tu, double klik, ambil 2, tolak 65. 65 yang nilai minimum tadi yang kita tengok. Okay, band 3, tolak 49. Okay, 4 tolak 18. 5 tolak 8. 6 tu tolak 0. Dia tak berubah nanti sebab tolak 0 tak ada apa sangat lah. Memang dapat nilai yang sama je. Okay, so yang bawah ni Ezra klik, double klik. Okay, yang ni tak perlu bagi file name. Kita letak temporary rester only. Maksudnya dia klik yang temporary rester only yang kat bawah tu. Okay, maksudnya dia float dalam sistem. Result tu ada tapi kita tak save as sebagai file name lah. Semua tu letak temporary apa tu, okay tu aja. Okay, lain pun sama. Okay. Sorry, sedang okay, yang ini double klik. Ini lain sikit. Ni dekat function tu. Function tu cuba ambil data generation. Okay, ambil stack layers tu. Yang bawah tu kan ada pixel random stack layer tu. Okay, dalam stack layer ni argument dia tu, DRG tu potong. Yang pertama tu kan. Okay, delete. Okay, replace dengan memory 8 yang pertama. M11 ni. Dia kena ikut susunan yang susunan dalam image tu. Yang pertama tu adalah N11 tu. Yang kedua N8 kan. Kesusunan yang dalam model maker. Yang ketiga N12. Okay, kita klik balik N11. Lepas tu N8. Lepas tu N12. Ikut susunan model maker tu. And then koma, titik tu potong, replace N13. 14, 15 lah lepas tu. Koma. Okey. Masuklah. Ya, ada orang terbuka ni. Okey. Tak. Okey, yang bawah tu, double click. And then bagi file name yang baru. Dekat situ, let's say bagi dia DOS
Alright. Bagi nama dia, boleh lah. Lepas tu ujung tu letak DOS. Alright. Di DOS. Dark Object Subtraction lah, short form dia. Okay. The rest tu unsigned dan public. Okay, yang lain tu betul. Okay. Okay, ni sekarang ni model kita buat. Dia kena run model ni. Kalau tak, dia tak akan jadilah. Sebelum run, save dulu. Okay, file. Atas tu ada file kan, save as. Dekat ni model tu, file save as. Bagi file name dia, klik dekat yellow folder tu, dia akan simpan graphical model lah. GMT punya model. GMD. So, ni simpanlah folder tadi balik. Folder sendiri. Bagi nama dia DOS. That 4. Haze. Nama dia DOS. DOS model. Let's say next time nak buat kan, boleh guna model yang sama. Okay. Nanti dia tukar. Klik OK. Yang atas ni dia akan bagi nama OK lagi. Saya OK. Atas ni dia dah tukar nama kan, DOS model. Tadi new file je. Okay, sekarang ni kita nak execute. Kita nak run model ni. Okay, klik yang macam gambar peti tu. Itu execute model lah maksudnya. Kalau bila execute ni, dia bagi warna hijau tu maksudnya okey. Tapi bila run, di color merah, maksudnya something wrong dengan model ni. Mungkin ada yang tak connected. Ataupun ada salah klik. So kalau dalam ni kan dia 100% kan, okey hijau. Kalau merah tu dia ada something wrong. Close. Dan dia buka balik dalam raster yang biasa, belakang tu. Buka apa? Raster layer kan. Check balik yang nama DOS tadi. Right click dalam tu, recent ni, recent baru buka. Recent tu bukan GMD, tu nama model yang nama DOS, bukan DOS sebenarnya, DOS. Tak apalah, DOS pun okey je. So ni result yang kita buat. Cuba tengok, tapi kurang sikit. Cuba tengok ni metadata dia balik. Metadata. Buka metadata, kita tengok minimum maksimum dia berubah tak? Okey. Tadi minimum dia 94, sekarang jadi kosong. Maksimum dia jadi 1 berapa tu? 191 161 161. Okay. Okay. Ada idea tak kenapa before 94, after kosong? Before buat correction 255, after dia ada 161. Jadi siapa nak cuba nasib? Kenapa value dia before 94, after dia ada kosong? Before buat correction, maximum dia 255, sekarang dia jadi 161. Sebab kita tolak tadi. Betul, maksudnya dia akan tolak balik. Kalau 94 tolak 94, dia akan jadi kosong lah. 255 tolak 94, dia jadi 161. Kalau tengok band 2 pun sama. Before 65, after 255, dia akan jadi maksimum dia berapa? So 190. 190. Betul kan? So ni adalah DOS. Kita boleh buat correction sama ada di haze ataupun kita buat DOS. Ni adalah Dark Object Subtraction. Subtraction tu tolak lah. So bila tolak balik nilai minimum dia, kita standardize ke semua band. Nilai minimum semua jadi kosong. Maksimum tu akan reduce sebanyak nilai minimum. So ini adalah cara kedua untuk buat radiometric correction jugalah. Tapi cara kedua ni, dia nampak panjang kan? Tapi kita faham apa yang kita buat. Betul tak? Wow. Yang macam cara pertama tu pendek, tapi kita tahu what happen in the model yang dibuat dalam Erdas. So, dia boleh dua-dua cara. Ya, saya. Kenapa yang second cara ni, dia punya case tu macam nampak-nampak sikit? Macam mana nak buat Tak ada tolak ke? Dia tolak tapi macam case dia macam tak appear, tak macam tadi. Tadi macam totally dia nampak clear kan? Okay. Tapi maksudnya teknik ni dia mungkin dia bukan tolak haze 200%, tapi dia standardizekan setiap image tu. Kita kata dalam image ni dark object tu maksudnya dia dark object tu apa? Yang objek yang gelap. Tahu tak? Objek yang gelap biasanya apa?
Objek kita adalah objek yang menyerap kan, absorb kan. So dalam image kita kena ada certain objek yang dark objek lah. Dia memang patutnya dia totally absorb, dia tak reflect pun. So sekarang ni dia betulkan nilai reflectant atas objek tu sendiri. Mungkin haze tu kalau kita